Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa kita sekali lagi dalam kelas pengajian am, segmen teknik penulisan esei. So, segmen kali ini ialah cara menulis ayat huraian. Jom. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan pilihan yang ketiga, iaitu YBC, kenapa, bagaimana, contoh. Okey, ini adalah contoh ayat idea untuk ini adalah contoh bagaimana untuk menulis ayat idea dan huraian bagi pilihan yang ketiga, iaitu YBC. Apa ayat huraian YBC dia? Okey. Jadi kita baca ayat ideanya dulu. Pelbagai aktiviti ekonomi memperolehi kebaikan daripada penggunaan teknologi digital, antaranya aktiviti pelancongan. Jadi cuba fahamkan kehendak soalan, idea kamu ni. Cuba fahamkan, kamu nak tulis apa tentang idea ni? Kamu nak tulis kebaikan penggunaan teknologi digital dalam aktiviti pelancongan. Kamu nak tulis yang itu, okey? Jadi kamu boleh memberikan persoalan, contohnya kenapa teknologi digital ni boleh memberikan kebaikan kepada aktiviti pelancongan. Okey, kerana melalui teknologi digital juga akan menjadikan sektor pelancongan dapat berkembang maju ke serata dunia. Jadi kamu gunakan jawapan kenapa teknologi digital ni boleh memberikan kebaikan kepada aktiviti pelancongan. Kerana melalui teknologi digital ni ia akan menjadikan sektor pelancongan dapat berkembang maju ke serata dunia. Okey, jadi itu persoalan dia, why. Okay, persoalan yang kedua, bagaimana? Okey, bagaimana kebaikan ini boleh kebaikan teknologi digital ni boleh memberikan kebaikan kepada aktiviti pelancongan? Bagaimana? Okey, dengan apabila Malaysia yang cukup terkenal dengan lokasinya yang menarik dan pelbagai keistimewaan yang lain telah menggunakan teknologi ini untuk menarik pelancong dalam dan luar negara. Okey, bagaimana? Okey, persoalannya bagaimana? So kamu tulis Malaysia kan ada lokasi yang istimewa dan juga tempat-tempat yang menarik. Okey, lokasi ini dapat menarik pelancong luar dan dalam negara. Itu persoalannya. Bagaimana? Okay, dengan menggunakan teknologi ni kita dapat menarik pelancong masuk ke dalam negara. Itu yang point yang kamu nak tulis. Jadi lepas tu kamu buatlah ayat yang sedap-sedap sikit kan. Tapi pointnya ialah bagaimana teknologi digital ni boleh menarik, membantu aktiviti pelancongan. Okay, bagaimana teknologi digital ni boleh membantu aktiviti pelancongan? Okay, kamu jawab. Bagaimana tu kamu jawab bagaimana tu dengan menggunakan teknologi digital dapat menarik pelancong daripada luar dan dalam negara datang dengan melawat ke lokasi-lokasi yang menarik dan istimewa di Malaysia. Kamu tulislah ayat itu supaya lebih baik mengikut struktur ayat yang betul. Okey, tapi poinnya dekat sini ialah why kamu tulis tulis ayat huraian dia dengan mempersoalkan why. Okey, kenapa? Kerana dengan menggunakan teknologi digital dapat menarik meluaskan lagi sektor pelancongan dengan berkembang maju ke seluruh negara, ke serata dunia. Okey, why itu tadi. Okey. Yang kedua, kenapa, bagaimana? Okey, bagaimana aktiviti pelancongan tu boleh mendapat kebaikan daripada teknologi digital ni? Okey, dengan menggunakan teknologi digital, dapat menarik pelancong luar negara dan dalam negara datang melawat ke lokasi-lokasi yang istimewa di Malaysia. Dapat menarik dengan menggunakan teknologi digital, dapat menarik lebih banyak pelancong datang. Sebagai contoh, kamu nak jelaskan kan tentang aktiviti pelancongan, kebaikan digital kepada aktiviti pelancongan.
Tadi yang pertama sebab dia boleh menyebarkan boleh mengembangkan ke seluruh dunia, dan yang kedua dapat menarik pelancong datang. Yang ketiga, bagikan contoh. Contohnya Pulau Langkawi yang menjadi pusat pelancongan antarabangsa, kan, terkenal di seluruh dunia. Okey, itu contoh untuk pilihan yang ketiga, bagaimana nak tulis dengan menggunakan kaedah YBC. Okey, jadi kaedah YBC apa, why, kenapa, bagaimana, contoh. Sama juga. Just kali ini kamu persoalkan why, kenapa, bagaimana, contohnya apa. Gitu. Teruskan lagi. Okey, setelah kita mengenal pasti ciri-ciri ayat huraian yang baik, kita juga nak tahu yang tak baik macam mana, kan? Okey, jadi cuba kita lihat di sini. Okey, dalam slide yang ini cikgu tunjukkan. Okey, ciri-ciri ayat huraian yang tidak baik, ataupun tak sempurna lah. Okey, apa dia yang tak baik tu? Yang pertama ialah poin huraian yang tidak jelas. Kamu ada poin nak tulis, tapi kamu tulis tu tak jelas. Okey, macam mana contoh? Okey, contohnya seperti ini. Contoh X ni. Okey, ayat idea ada. Usaha meningkatkan ekonomi negara yang pertama ialah menggunakan teknologi. Tu ayat idea dah ada dah. Dah sempurna. Ada usaha, ada isunya, ada ideanya, cukup 3. Okey, tetapi huraiannya kenapa tak baik? Sebab hal ini kerana teknologi yang tinggi dapat meningkatkan apa dia tu? Dapat meningkatkan agensi ekonomi. Tak jelas. Tak jelas, dan juga penggunaan huraian yang tidak jelas, teknologi yang tinggi itu dapat meningkatkan agensi ekonomi. Apa dia agensi ekonomi ni? Kamu pun tak tahu, jadi kamu letak je agensi ekonomi. Jadi dia akan menjejaskan ayat huraian kamu sebab tidak difahami, tak jelas. Okay, yang kedua, poin yang diulas berulang. Berulang kali kamu tulis tentang huraian sama. Itulah yang cikgu maksudkan dengan elakkan daripada mengulas tentang huraian. Nanti dia ditulis berulang kali. Okey, contohnya seperti sini. Okey, yang pertama ayat huraiannya. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi yang tinggi dapat meningkatkan tadbir urus agensi penguatkuasaan kerajaan. Tadbir urus yang baik adalah menggunakan teknologi yang tinggi. Nampak tak? Dia ulas sekali lagi tentang teknologi yang tinggi. Yang pertama dan yang kedua ni. Huraian yang pertama dan huraian yang kedua ni dua-dua mengulas tentang teknologi yang tinggi. Tak naklah macam tu. Jadi dia mengulas tentang perkara yang pertama. Nampak sangat yang kamu tak ada idea nak tulis. Okey. Dan yang ketiga, penggunaan penanda wacana yang salah. Okey, seperti di sini. Hal ini kerana. Okey. Jika kamu rujuk dekat dalam contoh penulisan penanda wacana, hal ini kerana tak ada dalam contoh tu. Ini akan menjejaskan markah huraian kamu, markah isi kamu. Begitu juga dengan contohnya. Tadi cikgu dah pesan, jangan gunakan contohnya, gunakan sebagai contoh. Okey, jadi ini adalah penggunaan yang kerap cikgu jumpalah pelajar cikgu suka tulis macam ni. Jadi elakkan. Cuba gunakan penanda wacana yang betul. Okey. Okey, jadi dah siap. Okey, dah siap. Okey, semoga pelajar dapat menulis ayat huraian yang baik selepas ini. Jumpa lagi.